073 491 221 dan 081 957 0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jaga Masjid Ta'awun Bantul. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا، فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا، لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى، وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا، فلم يخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembali lagi kita untuk nak mempelajari akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa ataupun satu saat ini yang bersama dengan ruangan sunnati untuk kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama setiap hari Jumaat selepas solat asar lebih kurang pukul 4.30 sehingga 1 jam yang akan bersama dalam ruangan kita ini. Sama-sama kita mempelajari akan sunnah dalam ruangan yang namanya sunnati, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga banyak-banyak lagi kita syukur terhadap apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita dan sentiasa memberi kepada kita sama ada taufiknya dan juga hidayahnya dan juga nikmat yang besar sekali iaitu nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Kita jadi orang Islam dan juga kita jadi orang yang beriman kepadanya. Maka patut kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, kita pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu saat ataupun satu jam yang akan bersama dalam ruangan kita pada hari ini, kita akan mulai belajar sebuah kitab, buku yang baru selepas daripada mana kita telah belajar sebelum daripada ini, iaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi tokoh yang bernamanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang mana kita telah belajar daripada kitab Riyadhus Salihin ini lebih kurangnya 3 bab ataupun 53 hadis yang kita belajar. Mulai daripada bab tajuk yang pertama yang kita ngaji mengenai dengan ikhlas. Kita ngaji lebih kurangnya 12 hadis yang Al-Imam Nawawi wari hadis semua kecek mengenai dengan ikhlas, dan juga selepas daripada tu kita ngaji mengenai dengan bab ataupun tajuk mengenai dengan taubat. Dan sehingga seterusnya bab yang terakhir sekali yang kita telah belajar, yang kita sama telah mengaji, iaitu kitab ataupun bab as-sabri, iaitu bab as-sabri ataupun bab tajuk yang kecek mengenai dengan sabar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab saya sekarang ni pun setiap hari Sabtu tu saya ada majlis ilmi ataupun ada majlis seperti inilah untuk mengaji hadis Nabi SAW di satu masjid di Jalan iaitu Besing. Maka ahli masjid Darul Ihsan di Besing sana itu pun dia minta untuk saya mengajar kitab Riyadhus Salihin. Maka saya nampak kata di sini kita pengaji kitab Riyadhus Salihin dan juga di sana mereka minta nak ngaji kitab Riyadhus Salihin juga. Maka terpaksa saya tinggal mengajar kitab Riyadhus Salihin di sini. Maka saya akan pilih, iaitu saya telah pilih kitab Mari Gati untuk kita ngaji. Kerana walau bagaimanapun kita tak boleh nak mengaji kitab Riyadhus Salihin pun, kita ingat kata di dalam ilmu hadis ini kita banyak kitab-kitab hadis yang banyak lagi yang kita dak belajar, dak mengaji. Walau bagaimanapun itu adalah nikmat yang Allah Ta'ala kita dapat boleh belajar walaupun 3 bab sahaja, 3 tajuk sahaja. Tetapi insya-Allah kalau ada peluang kita akan sambung pada masa depan. Maka saya akan ngajar kitab yang baru pada hari ini, iaitu di stesen radio ini setiap hari Jumaat selepas solat Asar, iaitu sebuah kitab yang namanya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang terkenal Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang kita akan ta'aruf ataupun perkenalan kepada sedang pendengar sebentar lagi. Dan juga pada hari Sabtu esok biasanya saya ada majlisul ilmi yang mengajar ahli-ahli kampung makmum di Masjid Besing di Jalan itu tu, iaitu kitab Riyadhus Salihin mula sejak awal semula. Dan juga pada hari Isnin saya ada majlisul ilmi mengajar kepada budak-budak, iaitu yang di Nakila di Rongrian sekolah Kila di Jalan itu. Saya ngaji ataupun guna kitab mengajar mereka, iaitu mengenai dengan sirah nabawiyah ataupun sebuah kitab yang telah diterjemah jadi bahasa Thailand, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum bagi Syekh Allamah Al-Mubarak Fori. Dan juga di Masjid Pakistan di Taning selepas daripada Ning, iaitu selepas maghrib pada hari ini saya pun ada majlis ilmi di sana juga, iaitu mengajar kitab Sifatus Salatin Nabi SAW, sifat cara nak semaya betul dengan sunnah Nabi SAW balas mana. Itu 2, 3, 4 majlis yang saya tanggungjawab dapat amanah daripada orang-orang tua ataupun peminat semua yang sedang yang suka nak belajar, yang suka nak mengaji akan sunnah dan juga hadis Nabi SAW. Maka kita pasti lagi kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, kerana walaupun kita tukar kitab pun, mari guna kitab Syama'il Al-Muhammadiyah pun, kita akan kenal kitab ini akan tambah lagi selepas daripada ini, dan juga apa faedah yang kita akan dapat daripada kita baca, dari kita belajar sebuah kitab ini. Yang mana saya pilih kitab iaitu sebuah kitab yang namanya kitab
Syamailu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu karangnya seorang ulama tokoh hadis yang hebat. Dia adalah ulama hadis, tokoh yang hebat, anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Yang mana kita pun boleh jadi duk kenal, duk dengar nama dia semua, iaitu karangnya kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang namanya Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi. Ataupun terkenal dengan Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi yang apabila kita baca hadis tu rawahu Tirmidhi, hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmidhi, dia ni lah dialah sebagai orang tulah. Kerana Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yang mati pada tahun 279 Hijrah. Dia ada anak murid kepada tok guru seperti Imam Bukhari yang mati pada tahun 256 lah. Imam At-Tirmidhi ni orang ulama hadis, tokoh hadis yang hebat. Tirmidh, dia sekarang lah ni pun kubur dia pun duduk di Uzbekistan, sama negeri yang sama dengan tok guru dia iaitu Al-Imam Al-Bukhari, duduk di sana lah. Tirmiz, tempat yang dia wanak tu. Tirmidhi ni tempat kampung yang dia wanak. Sama juga dengan Imam Al-Bukhari kita. Yang kita duk panggil Imam Bukhari. Imam Bukhari sebenarnya nama bukan Imam Bukhari. Nama sungguh dia tu kalau kita tengok Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail, tapi terkenal dikenal dengan Al-Bukhari sebab orang panggil Bukhari banyak, dan juga Bukhari itu tu nisbah. Nisbah mana kalimah Bukhari itu ambil daripada tempat yang dia wanak, iaitu kampung Bukhara, satu tempat yang namanya Bukhara, yang mana Bukhara sekarang ni duduk di negeri Uzbekistan. Al-Bukhari sama juga dengan Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ambil mana nama sungguh, nama apa? Yahya bin Sharaf. Nama sungguh tu nama Yahya bin Sharaf, tapi terkenal lekat mulut. Orang yang panggil dia itu semenjak awal sampai zaman kita sekarang lah ni pun panggil Imam Nawawi, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Mari mana? Mari daripada kalimah Nawa, salah satu kampung, nama kampung yang dilahirkan oleh yang telah dilahir tempat itu, tempat lahir ataupun tempat wanaknya Imam Nawawi yang nama sungguh dia itu Yahya bin Sharaf. Sama juga dengan Imam Tirmidhi yang mati pada tahun 279 Hijrah. Dia lebih awal daripada Imam Nawawi lagi lah. Kerana Imam Nawawi dia mati pada tahun 676 Hijrah. Imam Nawawi ni awal lagi lah. Imam Tirmidhi awal lagi. 279 ni awal. Dan juga dia ada kitab yang banyak. Imam Tirmidhi ni kitab dia banyak. Kitab hadis yang paling besar, yang paling hebat sekali. Yang apabila kita baca hadis, kita kata rawahu Tirmidhi, akhrajahu Tirmidhi. Kitab hadis dia nama kitab As-Sunan. Sunan At-Tirmidhi. Kitab Sunan ni kitab untuk himpun hadis yang sakut dengan fiqh. Ala abwabil fiqhiyah. Himpun susung kitab hadis dia tu, ribu-ribu hadis yang berada di dalam kitab Sunan dia tu dia susung hadis dia ribu-ribu itu. Tertib susunnya dia iaitu tu bab ataupun tajuk mengenai dengan fiqh. Mulai dengan taharah, buat suci, semaya, puasa, zakat, ataupun buat haji, sehingga seterusnya muamalat jual beli selepas daripada tu. Itu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidhi juga. Dan juga Imam Tirmidhi banyak kitab dia. Kalaulah kita baca nanti insya-Allah, kalau kita ada peluang, kita akan baca sirah dia, latar belakang dia ni, balas mana wanak bila mati, bila wanak di mana, balas mana hidup dia, balas mana hidup dia dalam mengkhidmatkan akan hadis dan juga sunnah Nabi SAW. Nanti kita baca. Tapi nak kata Imam Tirmidhi bukan orang biasa, dan juga kitab dia bukan hanya satu dua saja. Di antara kitab dia, kitab ini Syamailu an-Nabi SAW. Ataupun setengah orang tak nama tu Asy-Syamailu al-Muhammadiyah. Asy-Syamailu al-Muhammadiyah. Sebuah kitab ini yang kita akan belajar bersama. Soalannya, Ustaz, pas kitab ini Imam Tirmidhi ini dia himpun mengenai dengan gapo? Dia adalah kitab hadis Nabi SAW juga. Tetapi bilangan hadis tak banyak seperti mana kitab sunan dia lah. Kitab sunan dia itu ribu-ribu hadis.
Tetapi di dalam kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita akan mula belajar pada hari ini hanya 415 hadis saja. Doa kepada Allah Taala, kita boleh nak belajar hadis daripada kitab ni mulai daripada hadis yang pertama sehingga khatamnya hadis nombor 415. Amin ya rabbal alamin. Minta kita tetap tegak dan juga bersungguh khidmat dan juga berikhlas untuk sama-sama saya sendiri yang mengajar, mensyarahkan hadis-hadis yang berada di dalam kitab ini, dan juga penonton, pendengar, ibu, bapa, saudara, saudari semua pun ikhlas juga demi untuk kita nak dengar, nak faham bersama dan juga untuk kita nak kenal. Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bersakut dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang pendengar, ingat molek kata sifat Nabi ni dia ada dua segi. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada dua bahagian. Sifat yang pertama kita panggil kata sifat al-khalqiyah. Dan juga sifat yang kedua kita panggil kata sifat khuluqiyah. Sifat yang pertama, sifat khalqiyah ni maksud makna dia iaitu sifat kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala jadi Nabi balas mana? Kejadian Nabi kan sang abang kata kan rup rang nata kata Nabi itu sang doi Allah Subhanahu wa taala ni balas mana? Makna kata tubuh badan Nabi luar yang nampak tengok ni balas mana sifat kejadian yang Allah Taala telah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita akan kenal di dalam kitab ini ataupun daripada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ini. Manakala sifat yang kedua sedang pendengarnya kita akan kenal juga. Dan juga agak kata dia adalah sifat yang kedua, bahagian yang dua yang penting juga. Kerana dia adalah benar yang nak tunjuk kata kita adalah orang yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling peringkat tinggi di sisi Allah Ta'ala apabila kita ada sifat khuluqiyah, sifat mengenai ataupun sifat yang sakut dengan akhlak-akhlak mulia daripada Nabi SAW. Sifat kejadian dan juga sifat akhlak Nabi SAW ataupun adab-adab Nabi. Yang pertama sekali yang kita akan kenal bersama mengenai dengan ruangan kita sendiri pun Syama'il Muhammadiyah ataupun ruangan kita sendiri pun orang panggil kata ruangan sunnati yang saya letak nama ni. Ambil daripada mana? Untuk sedang pendengar boleh tahu latar belakang kata saya tak ceraikan ataupun nama ruangan kita ni sunnati ni ambil daripada mana? Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayat oleh Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta dia dan juga imam-imam yang lain. Nabi tinggal dua perkara bagi umat dia. Kita umat dia ni. Apabila umat dia pegang dua perkara ni yang Nabi tinggal tahu kepada kita ini, pegang dengan teguh. Pegang dengan sungguh. Tak lepas, tak jangan lepas boleh ni dua perkara ni. Nabi royak kata kita semua umat dia ini kalau pegang dua perkara ni tak akan sesat sampai bila-bila. Yang pertama sekali kitab Allah Subhanahu wa taala Quran. Nabi kata kitab Allah, kitab Allah Taala. Kalau kita pegang dengan kitab Allah Taala Quran, tak sesat senang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Hari ni kita tak sesat. Sebab kita tak ada GPS tepat ataupun kita tidak ada camp-kit. Kita musafir nak pergi Bakok, nak ke mana ataupun nak pergi tempat yang kita tak biasa pergi ni. Kalau kita pergi dengan orang panggil kata turut kita ni, perasaan kita ni, boleh jadi sesat ke tak? Sesat cerak. Nasdaya cerak, kita akan sesat. Sama juga dengan hidup kita dalam dunia ini. Kita tak kenal hidup ataupun kita tak kenal dunia dalam dunia ni. Balas mana dunia, balas mana. Tapi kita ingatlah sedang-sedang kita sekarang ni musafir nak pergi kepada akhirat, nak pergi kepada syurga Allah Ta'ala. Kalaulah kita tidak ada camp-kit, kalaulah kita tidak ada sekarang ni orang paling kata GPS untuk nak tunjuk jalan kita, pergi kepada jalan yang betul, jalan yang kita nak pergi tu sesak cerak akan hidup kita, iaitu camp-kit yang namanya Al-Quran. GPS yang paling mahal sekali yang namanya Al-Quran dan juga yang kedua sunnati yang Nabi royak.
iaitu sunnah aku sallallahu alaihi wasallam. Ini tipai latar belakang yang kita pilih ruang kita. Habis itu untuk faktor faham sama, kita tahu kepentingan bersama. Dengan sebab itu mulai kita nak masuk tajuk sifat kejadian. Nabi SAW, kita mari murajaah semula. Mari ulas semula ta'rif, makna ataupun khamai maksud sunnah ni. Makna apa maksud sunnah? Iaitu maksud sunnah yang kita duk belajar, sunnati nama ruangnya kita, ataupun sunnah Nabi SAW, apa maksud dia? Boleh jadi kita biasa dengar, boleh jadi kita biasa belajar, boleh jadi kita biasa faham, tapi hari ini kita mari ulas bersama, murajaah bersama. Iaitu ulama hadis. Tak ada lah ulama mana yang paling tahu sekali akan mengenai dengan sunnah Nabi SAW melainkan ulama hadis. Ulama ataupun ulama tok guru yang dia duk sibuk dengan hadis Nabi SAW, belajar dengan hadis Nabi, hidup bersama dengan hadis Nabi, berkhidmat sama dengan hadis Nabi SAW. Mereka inilah adalah orang yang paling tahu, yang paling kenal sunnah Nabi SAW banyak sekali. Mereka kata bala mana? Maksud apa sunnah? Iaitu ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fa'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Apa perkara semua? Min qawlin aw fa'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyatin aw khuluqiyyah. 5 perkara semua. Yang paling cerak, yang paling nyatanya dalam ta'rif, makna yang telah diberi oleh ulama hadis tentang sunnah Nabi, dia adalah ma udhifa ila Nabi. Setiap perkara yang telah disana kepada Nabi SAW. Faham tu dah kalimah sana dah. Sana pergi letak with dia tu. Sana dia itu tu. Kita ambil setiap perkara itu pergi sana kepada Nabi. Sama ada setiap perkara itu dia adalah perkataan Nabi. Dia adalah perkataan, jenis perkataan, kamput yang keluar daripada mulut. Yang kedua iaitu perbuatan yang dikeluarkan daripada ataupun terlihat daripada gerak-geri. Yang kita maksud sini iaitu gerak-geri perbuatan Nabi SAW. Manakala yang pertama tadi perkataan ataupun qaulun, perkataan, iaitu kita maksudnya perkataan Nabi. Yang ketiga, takririn, keakuan Nabi SAW. Benda yang Nabi SAW tak buat, tapi Nabi SAW tengok kepada sahabat dia buat, Nabi tak larang. Itu tunjuk kata Nabi tak larang, Nabi tak apa, makna kata Nabi ngaku kata benda tu boleh dibuatkan, harus dibuatkan. Dan juga yang keempat, sifat. Sifat ataupun wasfun. Sifat kejadian Nabi SAW. Dan juga yang kelima, sifat akhlak Nabi SAW. 5 perkara yang sakut dengan sunnah Nabi SAW. Kita ini, dalam ruangan kita selepas daripada ni, kita nak belajar mana? Kita akan belajar nombor 4 dengan nombor 5 tadi. Nombor 4 iaitu kita akan nak kenal kejadian Nabi. Tuhan jadi Nabi pada mana? Katakan Nabi SAW adalah orang comel. Tubuh badan dia molek. Gitu gini, kita akan nak belajar bersama daripada riwayat-riwayat sahabat yang dia riwayat ataupun cerita mengenai dengan sifat kejadian Nabi SAW. Dan juga yang kelima, kita akan belajar bersama juga akan sifat akhlak yang baik, yang mulia hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sifah al-khalqiyah al-jamilah, sifat yang mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kejadian yang comel, jamilah, yang comel, yang mana telah dijadikan, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, sifat akhlak yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kepada Nabi kita untuk mengadakan ataupun mengakhlakkan dengan akhlak mulia itu. Dengan sebab itu, senang pendengar,
Semua ini sama ada sifat kejadian Nabi ataupun sifat akhlak Nabi SAW. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dia cerita. Yang dia cerita. Sahabat ni dia nampak gapo, dia dengar gapo, dia terlihat gapo mengenai dengan Nabi, dia akan riwayat. Dia tengok tubuh badan Nabi balas mana. Nabi ni jadi orang manusia yang baik balas mana, sama ada akhlak, sama ada sifat kejadian dia balas mana. Sebab sahabat ni dia mikir, usaha mikir, penuh mikir dia. Usaha dia. Dan juga usaha dia untuk balas mana nak serupa dengan Nabi. Kita akan jumpa bahawa sahabat bukan dia mikir untuk nak serupa dengan Nabi dalam segi ibadat sahaja. Tetapi sahabat dia mikir, dia usaha nak serupa dengan Nabi di segi sifat kejadian. Bahkan sifat kejadian Allah Ta'ala jadi tak serupa. Jadi demo ni biasa ni, jadi kita biasa ni, jadi Nabi biasa ni. Tapi sahabat dia usaha. Mana perbuatan, mana orang panggil gerak-geri ataupun benda apa saja yang dia boleh buat untuk nak serupa dengan Nabi. Misalnya kata Nabi ku dia gemak, dia mikir usaha nak buat mana, dia ku serupa Nabi banyak sekali sekadar dia mampu. Sekadar dia mampu, sahabat akan berusaha. Ataupun di segi akhlak tak kena kecek. Dia kata sahabat ni dia usaha nak mikir, cari jalan untuk nak serupa akhlak Nabi SAW. Dengan sebab itu, riwayat yang telah diriwayat ataupun cerita mengenai dengan sifat, sama ada sifat kejadian Nabi, sama ada sifat akhlak Nabi SAW, banyak. Ratus-ratus hadis yang riwayat mengenai dengan dua sifat ini. Sama ada hadis itu yang telah diriwayat dalam kitab sahih ataupun menjadi hadis yang sahih. Sama ada riwayat dalam kitab sahih Bukhari, sama ada riwayat dalam kitab sahih Muslim. Ada sebut. Dalam dua-dua kitab ni juga ada. Ataupun di dalam kitab sunan. Seperti dalam kitab sunan, kitab hadis Imam Abu Dawud, ada sebut mengenai dengan sifat kejadian Nabi ataupun sifat akhlak Nabi. Ataupun kitab sunan Tirmizi sendiri, ataupun kitab sunan An-Nasai, ataupun kitab sunan Ibnu Majah, ataupun kitab-kitab hadis yang lain, Al-Baihaqi, At-Tahawi, Ad-Daraqutni, Ad-Darqutni ataupun Mu'jam At-Tabarani bagi Imam Tabarani. Dalam kitab-kitab hadis itu ada setiap kitab itu akan riwayat yang telah riwayat mengenai dengan sifat kejadian Nabi dan juga sifat akhlak yang baik yang mulia hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara ulama yang kata di antara kitab yang paling hebat sekali, kitab yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling terkenal sekali apabila kita sebut apa, ada kitab mana tik yang telah tulis ataupun himpun hadis mengenai dengan sifat kejadian Nabi, mengenai dengan sifat akhlak mulia Nabi SAW, tidak ada ulama mana mereka akan kata kitab Syamailu An-Nabi SAW bagi Imam Nawawi inilah sebagai afdal, sebaik-baik dan juga termasyhur sekali dalam bab ini ataupun dalam tajuk ini. Kerana Al-Imam Tirmizi dia pilih hadis. Dia ulama hadis. Ngapa hadis? Ribu-ribu, puluh-puluh ribu, seratus ribu hadis Nabi. Maka dia usaha pilih daripada semua hadis yang dia ngapa itu tu. Dia mari susun semula. Dia tengok semua hadis yang dia biasa belajar, yang dia biasa mengapa. Dia tengok kata hadis mana ratik yang dia biasa ngapa, biasa ngaji, sakut dengan akhlak ataupun sifat kejadian Nabi. Dia mari tak satu tempat. Mari kumpul, mari himpun sehingga akhir sekali dia boleh karya sebuah kitab yang bersama dengan kita ini, iaitu kitab Syamailu Al-Muhammadiyah ataupun kitab Syamailu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang paling hebat, kitab Syamail bagi Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, tua kepada kitab Sunan yang mati pada tahun 279 Hijrah. Dan juga kitab Imam Tirmizi ini boleh jadi kita awal-awal kali yang pertama biasa dengar, ataupun ada orang yang biasa mengaji dah mengenai dengan kitab ini. Tapi kita rasanya di dalam negeri Sia ini
tak ada lagi lah dua siapa orang yang mengajar kita ini, melainkan di sana belum daripada ni ada ustaz-ustaz kita yang mengajar di Telubang, ada majlis ilmi. Dan juga yang kita dapat berita gembira bahawa kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'ilu An-Nabi ataupun Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini telah diterjemah jadi bahasa Thai. Terjemah jadi bahasa Syiah, dan dia letak nama kata Bukalika Pam Nabi SAW. Tebal. Lebih kurang silap saya 375 kop. Hari ni kalau kita nak cari baca, bagi orang yang suka baca, dan juga mudah faham dalam bahasa Thai, boleh pergi cari kitab ini dalam bahasa Syiah, iaitu telah diterjemahkan oleh ustaz-ustaz kita, jazahumullah khairan jazak. Tetapi kita akan syarah. Dan juga kitab Imam Tirmizi ini dia lama dah kan kita ayat 279 dia mati. Itu makna kata lebih kurang 1001 tahun dah. Makna kata 1001 tahun ni tak song dah. Tidak ada ulama mana yang telah mensyarahkan akan kitab ini. Dan juga banyak ulama yang telah syarahkan kitab ini. Di antara yang saya pilihnya Tok Guru ataupun Ustaz masyayikh kita yang telah syarahkan akan kitab ini. Syarah ni mana gapo? Mari hurai sekali lagi. Kerana Imam Tirmizi dia himpun hanya sahaja matan hadis saja. Matan hadis saja, maka kadang-kadang perlu kepada syarah, perlu kepada hurai untuk faham lebih banyak lagi. Maka banyak ulama yang hurai, yang syarahkan. Di antara yang saya pilih iaitu Tok Guru saya di Madinah, iaitu Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dia duk mengajar sekarang ni di Universiti Islam Madinah di Madinah Al-Munawwarah, dan juga sama juga dia adalah guru yang mengajar di dalam Masjid Nabi SAW sampai zaman sekarang ni. Itu yang kita nak kenal. Dan juga kita masih berada di dalam orang panggil kata Syekh Abdul Razak, dia sedikit muqaddimah gapo yang kita akan dapat ataupun faedah gapo yang kita akan dapat daripada kitab ini ataupun apabila kita mengaji mengenai dengan sifat kejadian Nabi. Kita mengaji mengenai dengan sifat akhlak mulia Nabi. Lebih-lebih khususnya kepada sifat kejadian Nabi ni. Kerana hari ini banyak orang yang mendakwakan kata dia jumpa dengan Nabi. Ramai orang yang jumpa dengan dia jumpa dengan Nabi, dia mimpi kata jumpa dengan Nabi. Macam-macam yang dia mimpi jumpa dengan Nabi. Tanya kata boleh jadi ke tak? Boleh jadi ke tak kalaulah dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Boleh jadi. Tapi yang kita nak tahu kata, yang kita nampak dalam mimpi kita, dalam ngigal kita, itu adalah sebenarkah jadi Nabi ataupun tidak? Melalui kita belajar kitab Syama'ilun Nabi SAW ini. Kerana apabila kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, kita boleh kenal Nabi. Nabi tinggi bala mana? Gemuk ke kuru? Tubuh badan Nabi bala mana? Muka Nabi warna gapa? Bagaimana muka Nabi? Kalaulah kita ngaji sifat kejadian daripada kitab ini, kita boleh tahu kata wajah muka Nabi, tubuh badan Nabi bala mana. Apabila kita tahu, kita boleh tahu kata dalam ngigal kita tu, orang yang mendakwa kata dia mimpi jumpa Nabi ataupun tidak berdakwa pun, benar ke tak kata dia jumpa Nabi ataupun dia mimpi jumpa dengan syaitan yang perang-rang. Royak kata dia adalah Nabi. Boleh jadi? Boleh jadi. Kerana Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dia royak 3 faedah yang penting dalam muqaddimah dia ini. Dia atas di antara faedah yang kita akan dapat daripada kita belajar sifat kejadian Nabi dan juga sifat akhlak mulia Nabi ini. Yang pertama sekali, kita boleh tahu orang panggil kata sifat ataupun rup rang, orang panggil kata rupa, orang panggil kata rupa Nabi SAW balah mana. Rupa Nabi tu balah mana. Hak ni cakap boleh tahu kata rupa Nabi balah mana. Cakap kalau kita ngaji kitab ni, raucak dia rucak makin kata rup rang nata Nabi balah mana. Jangok, kalau tidak jangok kau balah mana, kita akan kena bersama. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, seperti mana saya ayat tadi kata, apabila kita boleh kenal rupa Nabi, kita boleh beza kata hak kita ngigal kata kita jumpa Nabi tu sungguh kedak kata Nabi. Kerana kalau bukan Nabi, dia adalah syaitan. La yatamathalu syaitanu biha. Kalau bukan Nabi, dia adalah syaitan yang pelangrang mari.
Kalaulah benar dia jadi Nabi, kita akan tahu kata, rupa Nabi ni betul ke tak dengan apa sunnah hadis yang telah riwayat kata rupa Nabi gini. Supaya ke tak dengan rupa yang kita nampak dalam ngiga kita. Apabila bukan, mana kata ngiga orang panggil tak al-kazibah lah, bohong lah. Mana kata nipu saja kata jadi Nabi dalam mimpi dalam ngiga, tapi hakikat sebenar bukan Nabi. Dan juga faedah yang ketiga iaitu kita boleh tahu apa yang Allah Ta'ala telah meliakan kepada Nabi kita akan akhlak. Tuhan wi akhlak. Tuhan melia kepada Nabi ni wi akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan juga sedang pendengar penonton yang dikasihkan, kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita akan belajar selepas daripada ni, yang mana pada hari ini kita tak akan nak masuk pada hadis yang pertama lah. Kita tak akan nak masuk hadis yang pertama ataupun bab yang pertama, yang mana bab ini ataupun bab yang pertama kita akan mula pada minggu depan, dan juga bab yang pertama, tajuk yang pertama yang akan bincang kecek mengenai dengan sifat kejadian Nabi SAW terus haludah. Mulai daripada hadis yang pertama, kita akan mulai belajar mengenai dengan sifat kejadian. Sifat kejadian Nabi SAW. Balah mana sahabat dia cerita ni, Nabi ni tak tinggi ke, tak genah ke, putih ke, warna ke apa. Balah mana, nanti kita akan belajar pada minggu depan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam saat yang terakhir ini, yang saya akan mengkhatam ataupun khitam akan perjumpaan halaqah kita kali yang pertama ini, saya akan nak baca sedikit dalam kitab ini juga sebagai mukaddimah, iaitu 8 faedah. Tadi tu faedah kecil-kecil, tapi faedah yang besar-besar yang kita akan nak dengar selepas daripada ni 8 faedah. 8 faedah mengenai dengan kitab Syama'il ataupun apabila kita belajar kitab ni semenjak awal sampai akhir. Semenjak hadis yang pertama sampai kepada hadis 415 hadis, 415 rakam 15, 415 ini, gapo ratik yang kita akan dapat daripada kitab ini. Kita belajar sifat kejadian Nabi. Kita belajar ngaji mengenai dengan sifat akhlak mulia Nabi. Gapo faedah besar-besar yang kita akan dapat daripadanya. Iaitu akan sebut iaitu 8 faedah yang kita akan belajar ataupun yang kita akan dapat daripada ni. Dan juga yang kita kena ingat kata Nabi kita SAW adalah afdalu ibadillah. Tidak ada mana hamba Allah Ta'ala yang paling mulia. Yang paling lebih baik daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah Khalilullah wa Mustafahu, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dia. Dan juga dia adalah hamba Allah Ta'ala yang mana ibadat dia adalah ibadat yang paling sempurna sekali. Tadi itu luah umum. Nabi adalah manusia yang paling asyraf dan juga afdal, baik dan juga mulia sekali. Apabila kita masuk di bucu ibadat dia, tidak ada orang manusia di dalam dunia ini yang ada ibadat yang paling sempurna dan juga paling bersih, cuci sekali ibadat dia, ataupun jiwa Nabi SAW paling atyab, paling baik sekali, iaitu lebih daripada ibadat Nabi, lebih daripada akhlak Nabi, lebih daripada orang panggil kata hati jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Sama ada dengan muamalat dia dengan Allah ataupun muamalat hubungan dia dengan manusia. Kerana hubungan Nabi SAW dengan manusia dalam dunia ini pun tidak ada muamalat mana, hubungan mana kan patik sampan. Hak mana yang paling baik lebih daripada kan patik sampan hak Nabi kita Muhammad SAW. Dialah Allah Ta'ala melantikkan jadi Nabi. Allah Ta'ala pilih dia menjadi safiran, menjadi tut hak Allah Ta'ala. Tut ni mana apa? Supaya dengan tut kita hantar pergi wakil pergi negeri luar, tut negeri masing-masing tu. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW
adalah safiran, adalah safir, adalah tut yang telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari tunjuk orang, royak kepada orang, kata kalaulah nak pergi kepada jalan yang benar, jalan yang betul, jalan yang selamat untuk pergi kepada syurga, balas mana tut seorang ni lah yang buat kerja heret kita yang sedang pendengar, penonton yang dikasih sekalian. Dengan sebab itu Nabi kita SAW tak ada lah bucu mana. Nak pergi tengok bucu mana. Kalau kita nak pergi tengok Nabi sebagai berbagai imam, dia adalah sebaik-baik imam. Kita nak pergi tengok Nabi suami, Nabi suami, dia adalah sebaik-baik suami. Ada isteri, ada anak. Kalau lah jadi bapak, tidak ada lah bapak seorang mana dalam dunia ini yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berjaya seperti bapak yang namanya Muhammad SAW terhadap anak dia. Kalau lah kita nak tengok Nabi sebagai muallim rabbani ataupun muallim murabbi, guru, tidak ada dah guru seorang mana yang paling berjaya dalam didik tarbiyah sangson luksit kontok para sokang sarik. Tak ada dah tok guru mana lebih daripada tok guru yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lah kita nak tengok pemimpin punam hari ni, ataupun kita nak tengok orang yang jadi madhab yang paling berjaya, yang paling amanah, yang paling warning sekali, yang paling adil, yang paling mulia sekali, yang paling hebat sekali, tidak ada lah pemimpin mana yang paling hebat seperti mana pemimpin yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia setiap segi. Kalau kita nak becek segi ni, kita nak becek segi ni, kita nak becek segi ni, ikut segi-segi mana hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah baik, dia adalah mulia, dia adalah qudwatun hasanah. Dia adalah qudwatun hasanah, contoh tauladan yang paling baik sekali. Bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala orang yang garanti sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah taala firman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya bagi kamu, hei umat Islam semua, sama ada sahabat sehingga siapa kita sekarang ni, bagi kamu iaitu contoh tauladan yang baik pada diri Nabi SAW. Nabi ni pada diri Nabi adalah contoh yang baik bagi kita. Tu yang ciri tisut. Bagi orang yang mereka harap-harap nak berjumpa dengan Allah Ta'ala sungguh, dan juga harap-harap nak pergi kepada hari kiamat sungguh. Wa dzakarallaha katsira. Tak ada. Nabi SAW adalah orang yang paling jadi contoh mulia, aidauti, sombun baptisut bagi orang yang jadi beriman, bagi orang yang jadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Al-Hafiz Ibn Kathir, seorang tokoh ulama tafsir, dia kata balah mana, hadhihi al-ayah athlun kabiratun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Imam Ibn Kathir, seorang tokoh ulama, dia kata balah mana, ayat ini ni adalah asal yang paling besar sekali. Aslun, asal yang paling besar sekali di dalam satu orang yang dia nak ikut. Nak ikut Nabi, nak ta'assi bi Rasulillah, nak ikut Nabi ni. Nak turut Nabi lah. Hidup semua sepanjang hidup dalam dunia ini, orang yang dia mikir kata nak hidup, dia ikut Nabi sepenuh, ikut ini ni. Ayat ini adalah asal ataupun jadi laktan samkan. Asal bagi dia untuk dia nak ikut turut Nabi SAW, sama ada di dalam perkataan, sama ada di dalam perbuatan ataupun ahwal, orang panggil kita hidup biasa Nabi SAW. Dengan sebab itu syama'il, iaitu syama'il makna kata sifat manusia. Syama'il makna sifat, khisalul insan, sifat manusia. Disegining, sifat sosok di segi setiap segi itu balah mana. Dengan sebab itu Al-Imam At-Tirmidzi, dia tak nama kitab ini kata Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara faedah, 8 faedah yang saya sebut tadi, kata gapo yang kita akan dapat daripada kita belajar sifat kejadian Nabi dan juga sifat akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, inna min wajibati ahli iman, sesungguhnya daripada kewajipan bagi orang yang beriman.
daripada setengah daripada benda yang wajib bagi orang yang beriman, iaitu dia kena beriman kepada Nabi SAW. Kalau dia tak beriman kepada Nabi, dia tak akan nak jadi orang yang beriman yang sebenar. Kerana Nabi SAW sabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak boleh nak seorang itu nak jadi orang yang beriman sebenar. Melainkan dia ambil aku ini itu, ambil Nabi, jadi orang yang sangat kasih lebih daripada pak dia, mak dia, anak dia, ataupun sekalian manusia yang berada dalam ini. Yang paling penting sekali, iman kita tak akan sah. Tak akan boleh kita nak jadi orang yang beriman sebenar. Melainkan kita kena beriman kepada Nabi. Dan juga ingatlah bahawa kita tak akan nak boleh jadi orang yang hakikat beriman kepada Nabi sebenar, melainkan kita kena kenal Nabi SAW. Bagaimana kita royak kata kita kasih kepada Nabi? Bagaimana kita royak kata kita beriman kepada Nabi SAW, tapi kita tak kenal Nabi? Kita tak kenal Nabi kita SAW. Dan juga ingatlah bahawa semakin banyak kita kenal Nabi, semakin banyak, kau tambah kita kenal Nabi, kau banyak. Mula dia ni boleh hari kita kenal dah Nabi SAW. Tapi kalaulah hari ni kita kau kenal Nabi, kau banyak kenal kepada Nabi, iman kita yang akan beriman kepada Nabi pun akan tambah juga. Sebelum pada ni kita beriman kepada Nabi, sekolah kita kenal Nabi. Tapi hari ni kalaulah kita boleh tambah kenal kita kepada Nabi, saya yakin bahawa iman kita yang ada dah tu akan menambah juga dengan sebab kita lebih kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak cukup sekadar tu, kalaulah kita tambah kenal Nabi, tambah iman, dia akan ikut juga tambah kita suka nak ikut Nabi, ittiba', suka nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni pergi tengok, pergi belajar, pergi tadabbur, pergi mikir kata Nabi ni sifat dia mana-mana. Tuhan suruh kita tengok kata sifat akhlak Nabi, sifat kejadian Nabi mana-mana. Demo duk kata kepada Nabi SAW kita ni pengkhianat. Duk kata Nabi SAW jahat. Lolian. Orang panggil kata jahat kepada Nabi kita. Hakikat sebenar tu mana? Kalaulah kita pergi ngaji sungguh akan sifat kejadian Nabi, sifat akhlak mulia Nabi, kita akan tahu kata mereka yang royak kata Nabi tak molek gitu gini itu adalah benda yang palsu, benda yang bahang sahaja. Dengan sebab itu Allah Ta'ala suruh kita peduli, suruh kita tadabbur, suruh kita tengok, tengok kata sifat Nabi ni balas mana. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Allah Ta'ala kata, "Hei Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku akan beri satu peringatan kepada kamu, bahawa kamu ni bangun kerana Allah Ta'ala, sama ada bangun dengan dua orang ataupun nak bangun sore-sore untuk mikir. Untuk mikir hang apa? Ma bi sahibikum min jinnah. Mikir bahawa sawi ta'ala kata sesungguhnya pada sahabatmu, iaitu pada Nabi tu, yang jadi saing kepada kamu. Nabi ni seolah kata jadi punam juga dia saing kepada sahabat. Pada saingmu ataupun Nabi yang bersama denganmu, dia ada saing di dalam masyarakat, hidup bersama denganmu tu, min jinnah. Tak jadi orang gila kali. Seperti mereka royak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam majnun, jadi orang gila. Allah Ta'ala apabila orang kafir, musyrikin royak kata Nabi majnun, kok mana Muhammad duk dia mari royak hajat Islam, mari tukar agama yang telah ada dah dalam masyarakat Mekah pada zaman itu tu. Gila orang Muhammad ni. Allah Ta'ala royak kepada orang beriman kata, mikir tengok kata benar yang fak mereka tuduh kata Muhammad yang saing dengan Nabi fakmu ni, sungguh kedak atau bahang. Dak. Bahkan Nabi SAW, in huwa illa nadhirun lakum. Nabi ni mari Allah wang di makmat kepada fak kamu, hei sekalian sahabat. Wang di makmat mana? Nadhirun lakum, mai royak.
Benar hak tak molek, benar hak jahat yang fak kamu sedang-sedang dak buat sekarang learning. Akibat gapo? Pun top 10 balasan nak dapat gapo? Neraka. Kalau lah fak kamu tak beriman, kalau lah fak kamu syirik kepada Allah Taala, Nabi mai royak. Kalau lah nazir ni mana kata berita jahat. Berita jahat ni maksud kata kalau buat jahat mu akan masuk neraka, tak boleh akan masuk syurga. Nabi mai royak wang didah. Supaya dengan kita lah dalam kampung, dalam masyarakat. Ada saing mari tegur kita. Ada saing mari royak peringatan pada kita. Jangan buat pasal ni. Tak molek ni pasal ni. Ataupun jangan pergi orang panggil kata gaduh dengan duit risuah. Duit ni adalah risuah. Kita nampak kata duit sebagai duit berecak saja ya. Tapi hakikat sebenar adalah duit risuah. Duit yang telah dilaknat oleh Nabi SAW. Orang yang mari tegur kita, dia wang di lah. Kalau dia tak wang dia tak mikir molek, ambil je lah. Tak ada buat apa dengan saing nak ambil duit risuahnya. Kalau kena azab, kena orang panggil Allah Ta'ala azab dia pada hari kiamat nanti dengan sebab ambil risuah. Dia tak sakut apa. Tapi dengan sebab dia wang mikir molek, nak kita selamat daripada azab Allah Ta'ala. Supaya juga dengan Nabi SAW. Tuhan suruh sahabat mikir. Nah, itu faedah yang pertama. Sepulangnya, kita ni pasti kena beriman kepada Nabi SAW. Dan juga tak boleh kita akan beriman dengan sebenar, hakikat iman sebenar. Melainkan kita kena kenal Nabi SAW. Faedah yang kedua, sesungguhnya kasih kepada Nabi ni adalah faridah, fardu, wajib. Kasih kepada Nabi hukum apa? Wajib. Yang mana telah diwajibkan ataupun telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian hamba. Kasih kepada Nabi hukum apa? Iaitu adalah benar yang wajib. Dan juga Allah Taala telah fardukan kerana sesiapa yang tidak beriman ataupun tidak kasih kepada Nabi berdosa. Allahu Akbar. Dan juga kita ni kasih kepada orang mana-mana. Kita kasih kepada seorang tina misalnya. Belum nak nikah kita kasih kepada kita kasih sangat mengata jumpa tina seorang dan juga kita mikir kata pasal nak nikah dengan orang tina tu. Mana kata kita nak nikah dengan tina tu, mana kata kita kasih kepada dia. Apabila kita kasih kepada dia, adakah kita tak say nak kenal dia ke banyak? Kena kenal dia ke banyak lah. Kita yakin kata orang yang nak mari jadi bini kita ataupun orang yang nak mari jadi tok laki kita itu adalah orang yang comel ataupun orang yang juru sungguh. Nak tahu kata juru tak juru buat balas mana? Kena kenal dia lebih banyak. Supaya juga kita telah tahu kata kita wajib kena kasih kepada Nabi. Jalan mana yang boleh nak menambahkan kekasihan kita kepada Nabi dengan kita kenal akan sifat kejadian Nabi, ataupun dengan kita kenal, kita belajar, kita mengaji akan sifat kejadian dan juga sifat mulia akhlak Nabi SAW. Faedah apa? Faedah kita belajar sifat kejadian Nabi daripada kitab Syama'il Nabi ini. Faedah yang kita belajar sifat akhlak mulia daripada kitab Syama'il Nabi sebuah ni, iaitu akan menambah kekasihan kita kepada Nabi yang kita telah difardukan untuk kita kasih kepada Nabi SAW. Faham tu lah? Harap sedang pendengar mudah faham. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Kerana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dia sebut pada mana satu perkataan yang comel. Ibnu Qayyim dia jawab, dia kata pada mana? Al-'abdu kullama akthara min dhikril mahbub wa istihdarihi fi qalbih. Seorang hamba Allah Taala setiap kali mana yang banyak dia ingat kepada orang yang dia kasih. Dan juga dia usaha wari semua peringatan yang dia ada kepada orang yang dia kasih itu ada semua tetap dalam hati dia. Ataupun boleh tahu kebaikan bagi orang yang dia kasih itu boleh nak menambahkan akan kekasihan dia kepada dema tu. Misalnya mudah-mudah kata kita kiting kepada dia semua. Bahawa kita kiting kepada dia semua, kiting-kiting ni di mana? Di hati. Dia akan duduk dalam hati kita. Apabila kita kiting semua, kita akan ingat orang yang kita kiting itu, ingat kebaikan dia saja. Tak song kita akan ingat 24 jam kejahatan. Orang kita kasih ingat kejahatan dia saja. Tak. Orang yang kita kasih ni kita seolah kata kita tak nampak benda jahat dia. Kita mikir benda jahat. Oh, jangok, comel, jauh dia gitu gini. Akan mari kebaikan dia. Dan juga
akan menambah kekasihan dia itu. Dan juga tak akan cukup sekadar itu saja. Tambah kasih dia kepada Nabi, tambah harap untuk nak berjumpa dengan dia juga. Orang yang kita kasih nak jumpa dengan dia, nak jumpa dengan dia. Tapi Nabi SAW lebih daripada manusia mana lagi yang kita kasih di dalam dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ataupun memberi kepada Nabi SAW ni jadi qudwah, uswah. Qudwah dan juga uswah, jadi contoh yang baik kepada hamba dan juga sekalian manusia. Kepada manusia. Seperti mana ayat yang tadi, bahkan Nabi SAW dia adalah al-imamu a'zam, imam yang paling besar sekali. Untuk kita ni orang biasa ni, ikut jalan turut langkah jakah Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kita telah hurai tadi. Dan juga Nabi SAW kata, Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang kamu, apa sahaja yang Rasul, Nabi wari, ambil. Dan juga apa yang Nabi SAW larang, maka wutilah. Maka wuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala ayat kepada Nabi kata, "Hei Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kalaulah mereka kasih kepada Allah, haraplah ikutmu." Itu ikut Nabi. Kalau kita kasih kepada Allah Ta'ala, kita kena ikut Nabi SAW. Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Itu yang keempat, iaitu Nabi jadi qudwah, jadi uswah, jadi contoh tauladan yang baik. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menjadikan Nabi SAW ni aula bagi orang manusia, bagi orang yang beriman. Kita sendiri ni kita kena mendahului tubuh kita dengan Nabi. Kita kena mendahului Nabi lebih banyak lagi. Nabi tong mati ni. Nabi kena number one, bukan tubuh kita sendiri yang kita kasih. Kalau kita tanya dengan otak kita, tak ada pihak yang tak kasih kepada diri. Tetapi kena ingat kata, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi ni tong makan ciwit hak kita. Habis tu sahabat dulu dia boleh nak kurban, dia boleh nak sesalat, dia boleh nak mati untuk nak orang panggil kata menjaga ataupun pokpong Nabi SAW. Itu cerak. Kerana apa? Kerana Nabi ni lekat bunkun dengan kita banyak. Kerana Nabi SAW ni dia usaha semenjak dilantik jadi Nabi ni, usaha menyebarkan nasihat, usaha tunjuk syafaqah. Orang panggil kata kuampin huang dia, sia belah dia kepada umat dia balah mana. Usaha sampai ke berdarah, sampai ke berapa. Demi apa? Demi untuk nak sebar akan Islam. Demi untuk nak hidayah ni sampai kepada orang Islam dan juga orang Islam boleh tetap duduk di atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah makhluk ataupun manusia yang paling rahmat sekali kepada umat dia. Tak ada lah. Orang panggil kata Allah Subhanahu Wa Taala kata balah mana Allah Ta'ala telah menjadikan Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu Akbar. Nabi ni bimbang. Takut kita sebagai umat dia ni jumpa benda berat-berat, minta doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah janganlah wi keberatan kepada umat aku. Bimbang sia belah kepada umat dia. Sebab apa? Sebab ni lah sebab Nabi SAW sangat merahmati dan juga sia belah kepada kita. Pastilah kita kena mendahului Nabi lebih daripada tubuh kita lagi. Faham tu? Yang keempat. Manakala faedah yang kita akan dapat yang kelima daripada kitab ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam Al-Quran bahawa seakhlak Nabi ini sangat mulia sekali dah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala kata, hei sesungguhnya hei Muhammad duduk di atas akhlak yang paling mulia sekali, yang paling besar, yang paling hebat sekali. Allah Ta'ala sumpah diri kata cacin perakat yang cacin kata akhlak Nabi ni sangat mulia. Allah. Pia lagi nak wani royak lebih daripada Tuhan kata Nabi akhlak tak molek, mereka orang jahat sajalah. Mereka orang jahat saja. Sahabat mari tanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi SAW seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi?
Aisyah jawab kata akhlak Nabi adalah Quran. Nak tengok kata akhlak Nabi balas mana, pergi tengok dalam Quran. Dalam Quran sebut mengenai dengan akhlak mulia balas mana, itu adalah akhlak Nabi SAW. Allahu Akbar. Habis tu orang yang dia belajar syama'il, orang yang dia belajar sifat kejadian Nabi, orang yang belajar sifat akhlak mulia Nabi, dia akan jadi orang yang akan bui petingnya untuk nak turut, nak ikut, nak serupa dengan sifat akhlak mulia Nabi SAW yang tidak boleh nafi ataupun tidak boleh syak. Yang keenam, Allah Ta'ala suruh kita ni banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Kita salawat Nabi, kita turut dia, turut Allah. Allah telah buat contoh kepada kita dan juga malaikat telah buat contoh kepada kita. Allah Ta'ala salawat kepada Nabi, malaikat salawat kepada Nabi. Buat apa kita tak salawat kepada Nabinya? Kerana Allah Ta'ala firman di dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga malaikat telah salawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hey orang yang beriman, maka haraplah kamu bersalawat kepada Nabi wa sallimu taslima. Setiap kali kita tambah ilmu kita, perkenalan kita mengenai dengan sifat kejadian Nabi, sifat akhlak mulia Nabi, kita akan selawat kepada Nabi, berdoa kepada Nabi SAW. Dan juga orang yang salawat kepada Nabi banyak, tak kena kecek. Dia adalah orang yang akan dapat syafaat banyak daripada Nabi. Yang ketujuh, faedah yang kita akan dapat daripada kita belajar sifat syama'il Nabi SAW ini, iaitu sifat ataupun sirah Nabi SAW adalah benda yang bau sedap sekali. Benda yang comel, yang mulia, yang hebat, yang sempurna sekali. Dia adalah sebagai manhaj bagi orang yang nak bina hidup diri menjadi orang yang berjaya, hidup yang berjaya di dalam dunia ini dan juga akhirat. Dia tidak boleh nak melarikan diri daripada manhaj Nabi SAW. Kalau kita nak jadi insan yang berjaya, kita tengok Nabi berjaya balas mana. Kalau nak jadi insan yang telah dikaranti oleh Allah Ta'ala sendiri, dan juga pada hari akhirat nanti pun Allah Ta'ala karanti, confirm sendiri, berjaya, kita ingat kata manhaj hidup Nabi balas mana, akhlak, sifat kejadian, sifat akhlak mulia Nabi balas mana, kita akan dapat berjaya seperti mana Nabi SAW. Sama ada kita nak bina kita sendiri, kita nak bina suami kita, isteri kita, ataupun kita nak bina anak-anak kita, ataupun kita nak bina anak-anak murid kita. Sirah Nabi, syama'il Nabi, sifat ataupun benda mana sahaja yang sakut dengan Nabi adalah manhaj yang cukup lengkap untuk kita ambil mai guna di dalam hidup kita. Yang ke-8 sebagai yang terakhir sekali, terkenallah bahawa sesungguhnya kenal Nabi SAW adalah sebab yang besar sekali untuk tambah iman kepada kita. Bahkan dia akan iman kepada satu orang yang belum daripada ni dia tak beriman. Banyak mana orang kafir yang belum jumpa dengan Nabi, dia kata jahat kepada Nabi, dia kata buruk kepada Nabi. Tetapi apabila dia jumpa dengan Nabi, dia tengok kepada sifat kejadian Nabi, dia tengok kepada sifat akhlak mulia Nabi, dia tengok muamalah Nabi balas mana, dia masuk Islam dengan sebab syama'il, sifat kebaikan Nabi SAW. Ataupun dia akan menambah iman kepada orang yang beriman dah, tapi kau tambah iman seperti mana kita sebut tadi. Dengan sebab itu, ini adalah 8 perkara yang kita akan dapat faedah daripada kitab ini. Habis itu, pia yang nak jadi orang yang paling perfect sekali, dia tidak boleh nak melarikan diri daripada nak belajar akan sifat kebaikan. Orang panggil itu contoh tauladan yang baik daripada kitab yang kita akan belajar, mulai belajar pada masa depan, minggu depan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ini dengan masa yang terhad. InsyaAllah, maka kita akan masuk pada hadis yang pertama pada minggu depan. Tajuk bab maja'a fi khalqi Rasulillah. Bab ataupun tajuk yang mengenai ataupun hadis yang telah riwayat mengenai dengan sifat kejadian Nabi SAW. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمير